Alhamdulillahi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim ila bi khair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan al-Fadhil Tuan Pengurusi, tuan-tuan ahli jawatan kuasa, fadil ustaz-ustaz, para alim ulama, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dapat kita sama-sama solat subuh berjamaah. Kemudiannya kita dipilih lagi, dikurnianya kita taufik, maka dapat lagi kita duduk di dalam majlis ilmu ini. Jadi menafir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Bila mana Allah nak jadikan kita itu baik, maka diberinya kita faham akan agama itu. Saya nak kongsi satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwal a'lamu bil muhtad. Sadaqallahul azim. Ayat ini berkenaan dengan hidayah. Kita nak cerita kata hidayah tu, yang kata rahmat Allah. Ayat ini diceritanya Allah kata apa? Wahai Muhammad, hidayah bukan milik kamu, milik aku, kata Allah. Kepada siapa ditujukan ni? Ketika mana Nabi Muhammad SAW nak convince pakcik dia. Siapa dia? Abu Talib. Tuan ingat tak Abu Talib ni siapa dia? Bukannya duduk di sejangkang tu. Ni Abu Talib, pak saudara Nabi. Tu. Yang dia telah menghabiskan sisa-sisa hidup dia cover up Nabi ni, menjadi galang ganti kepada Nabi Muhammad SAW ni. Siapa pun tak boleh nak tank Nabi ketika mana Nabi berdakwah membawa syariat Islam tu. Jadi takkan Allah tak tahu kot pengorbanan Abu Talib ni kepada kekasih dia yang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Sudah pastinya Allah mengetahui. Tetapi at the end of the day, bila Abu Talib ni nak mati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pujuk juga pak saudara ni, sebutlah sekali cukuplah la ilaha illallah, punya nak bagi tu. Maka turunlah ayat ni. Allah kata apa? Ya Muhammad, hidayah bukan milik hang, milik aku. Tu yang berlaku kepada kita sekarang ni. Allah suruh kita apa? Suruh kita muhasabah, fikir-fikir, macam mana aku boleh ada dalam masjid ni? Macam mana aku boleh rajin mari pada bulan Ramadan ni? Bulan-bulan lain tak rajin. Tu yang kata rahmat tu. Allah saja pilih kita ni. Bila Allah kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, Allah kata, difardukan kepada kamu berpuasa tu. Orang beriman saja. Siapa orang beriman tu? Yang mana telah Allah pilih kita. Jadi inilah yang katanya madrasah ni, Allah nak bagi kita fikir duduk dalam madrasah Ramadan ini, yang tok guru dia Allah tu sendiri. Maka setelah mana sebulan kita menjalani latihan ni sebulan, maka 11 bulan yang akan datang tu Allah suruh kita bawa apa yang kita belajar ke sana. Belajar apa? Mengharamkan benda yang halal. Tu dalam bulan Ramadan ni kita boleh buat. So 11 bulan yang akan datang ni kita terpaksa mengharamkan benda yang haram. Yang haram tu tetap haram. Al-haram mubainun wal halal mubainun. Itu cerita dia. Jadi bukan saja-saja Allah pilih kita ni. Sebulan je Allah ambil masa. Sebulan ni. Allah kata aku nak tarbiyah sebulan ni. So the next 11 month is all yours. Kau buat ni. Tapi is guided by me lah, kata Allah, aku yang guide hang.
Jadi sama-samalah kita mengambil muhasabah dan iktibar apa yang kita lalui dalam bulan Ramadan ni. Inilah satu tarbiyah kepada jiwa kita kan. Tu. Jadi pagi ni kita nak kongsi apa tajuk dalam kitab Bahrul Mazi. Tajuk dia apa tuan-tuan? Babul majaa ayyul a'mali afdal. Bab yang telah datang ia pada menyatakan apakah amal-amal yang lebih afdal, yakni yang lebih utama. Tu yang kata Islam lah. Syarat Islam ni. Allah dia cipta kita yang namanya makhluk manusia ni. Kan? Dia tak biar macam tu lah. By right ikut suka dia lah. Ikut suka Allah kan, dia dah cipta kita. Okey, hamba buatlah apa suka. Dah Allah bagi semua kan. Allah buat ada SOP dia, Standard Operating Procedure kan. Tapi dia ada Standard Operating Manual yang namanya Al-Quran itu. Siapa ikut Al-Quran, Al-Hadis, tidak akan sesat dia kan. Hatta kita nak buat apa pun Allah tunjuk semua dalam Al-Quran kan. Cakaplah apa pun dalam Al-Quran ni. Bukan kata relevan takat kita aja. No. Sampai habis kiamat, sampai ke syurga ni. Relevan dah. Kan? Cerita yang tuan-tuan, kalau tak ada Al-Quran ni kita pun tak tahu. Cerita ni zaman Nabi Adam ni kita pun tak tahu. Perkara yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Kisah yang tercatat dalam Al-Quran ni. Kan? Jadi adalah cerita-cerita dia. Apa yang perkara yang patut kita buat, apa yang patut didahulukan, apa yang patut dikemudiankan. Yang namanya tertib itu. Ketahuilah kiranya ya saudaraku. Katanya pengarang kitab ni, Syekh Idris Al-Marbawi tu. Lembutnya dia ajak kita, dia kata apa? Ketahuilah kiranya ya saudaraku. Barat dia boleh kata apa? Ketahuilah, bermula amal itu banyak. Kan? Nampak tak berapa ni sikit. Lembut bahasa dia. Ketahuilah kiranya ya saudaraku. Begitulah orang Perak tu memang lembut. Orang kita lah ni. Kan? Orang lembut merebau. Kan? Bermula amal itu ada banyak. Yang kita duk buat ni one of them lah. Kan? Apa dia? Duduk dalam majlis ilmu ni pun beramal juga lah. Walaupun tuan-tuan dah dengar selalu dah bab ni. Tapi ilmu itu kalau diulang-ulang menjadi zikir. Tak rugi pun. Dengarlah berapa puluh kali pun akan dapat pahala banyaknya. Ndak-ndak pula kita dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan duduk aja. Tuan-tuan menghabiskan saat-saat dan ketika sampailah pukul 7 saya pun bukanlah nak hentam sampai pukul 9 tak. Itu tak gila nama dia. Kan? Sikit-sikit sudahlah bagi ilmu. Sampai nak rembas pukul 9, siapa nak dengar lah. Kan? Nak kena cerdik lah. Kan? Jadi, kita duduk je. Sambil nafas kita tu duduk, kita duduk sedut, duduk hembus, duduk sedut, dihembus, dikira amal tu. Dicatatnya pahala bulan Ramadan ni tak usah cakap Allahu Akbar. Tak tahu nak cerita berapa banyak tuan. Kalau kita kata banyak pahala ni boleh dibilang lagi. Ni merenyut pahala yang turun. Kan? Tuan-tuan tak percaya? Kena percaya. Itu sebabnya pintu syurga ni dibuka dalam bulan Ramadan. Pintu neraka tu ditutup rapat-rapat. Kan? Sebab apa? Kok siapa tengah-tengah duduk dalam majlis ilmu, duduk tersandar kat tiang lah kan. Tapi bukan dalam ni lah. Dan ni korang tiang. Tentu habis dah. Mati, masuk syurga. Tuan-tuan tak percaya? Try mati tengok. Kan? Tu cerita dia. Jadi, amal ni banyak lah. Buat saja. Kita duduk dalam majlis ilmu, kita berzikir amal, tak buat apa pun. Duduk diam. Tu pun kira dia beramal. Kan? Tu. Dan yang banyak itu ada yang baiknya dan ada yang jahatnya. Kan? Ada orang beramal dengan amalan yang jahat, ilmu yang jahat. Amal sihir-sihir tu pun beramal juga. Tapi jahatlah nama dia. Dan amal-amal yang baik ada lebih baik lagi. Kok kita kata baik, ada lebih baik lagi. Sebab hukum alam ni macam tu. Siapa pun jangan kata, siapa pun jangan thank diri dia, dia kata, aku okey lah. Akulah manusia yang paling kaya sekali kat dunia. Tak. Ada saja, akan ada saja. Dia kata dia pandai, ada lagi yang pandai. Sampailah, kan, tak boleh thank dah Allah. Kita kata Stephen Hawking tu, yang pakar fizik tu, yang duduk atas kursi roda macam tu kan. Pandai. Tak berapa pandai ke? Manusia ni tak ada siapa yang pandai melebihi
Tok Guru segala maha guru, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sempurnanya pun. Kan? Walaupun sehebat itu Nabi Muhammad SAW, tapi Masya Allah, tawaduk. Tak pernah aku nak thank diri, dia kata, I'm Rasulullah now, you must follow me now. Jangan main-main. Kalau sahabat tanya apa-apa, Nabi tak boleh jawab, Nabi kena tunggu wahyu, Nabi relax dulu. Kan? Nabi tak main serbu jawab main tu lah. Mentang-mentang aku Rasulullah, aku nak jawab dah. Tu yang kata Rasulullah beradab macam tu dengan ilmu. Maka amal-amal yang lebih baik atau lebih utama itu telah diberitahu oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhal a'mal afdalul awal au ayyul a'mal khairun. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang masyhur banyak meriwayatkan hadis, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya ditanya orang kepada Rasulullah SAW, apakah amal-amal yang lebih afdal atau apakah amal-amal yang lebih baik, yakni apakah amal yang banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu. Kita ni kalau nak beramal ni kadang-kadang nak dapat ganjarannya tengah orang tu. Tetapi kita tuan-tuan muslimin muslimat dah lalui ibadat Ramadan ni lama dah. Ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun. Jadi saya cukup yakinlah at this particular moment lah, kita yang puasa ni dah tak mengharap dah orang kata apa pahala ni. Puasa ni sebab apa? Sebab nak dapat keredaan Allah tu. Puasa ni sebab apa? Ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bukanlah disebabkan semuanya lillahi ta'ala. Semuanya kerana Allah. Bukan kerana nak masuk syurga, bukan nak apa. Kita kerana Allah je, Allah tahulah nak bubuh kita kat mana. Kan? Level tuan-tuan sekarang lah. Dah tak kata dah, ini kan, hendak ni dapat ni, buat ni dapat tu, tak lah. Tu. Dia ada makam-makam tertentu tu. Kan? Itu sebab puasa ni pun ada 3 peringkat. Tuan-tuan ni peringkat yang ketiga lah. Peringkat yang, lillahi ta'ala sungguh-sungguh. Qala imanun billahi wa rasulah. Tu. Kata Nabi kita apa? Sabdanya sallallahu alaihi wasallam, percayakan Allah dan Rasulnya, itulah sebaik-baik amal. Kan? Sebaik-baik zikir apa? Afdaluz zikri fa'la annahum la ilaha illallah. Tu, seafdal zikir adalah la ilaha illallah. Tu. Sedekah, bila bagus sedekah? Sedekah ni adalah pada bulan Ramadan ini dah seafdal-afdalnya. Afdalus sedekah fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah dalam bulan Ramadan. Sebab ganjarannya Allahu Akbar tu. Kan? Allah nak bagi tak tahulah banyak mana. Itu sebab dalam bulan Ramadan ni ramai orang boleh jadi jutawan. Tuan-tuan, kalau kita nak jadi jutawan dalam dunia ni, kita kena masuk tender macam-macam. Tu pun dapat belum tentu lagi. Kan? Tapi dalam bulan Ramadan ni Allah bagi kepada semua. Allah bagi semua. Kita buat ya, Allah bagi. Umpamanya sedekah ni, sedikit yang kita sedekah. Kalau bulan-bulan yang lain, kita bagi 1 dapat 10. Bulan Ramadan ni bagi 1 dapat 1000. 1000. Siapa nak bagi? Allah Ta'ala akan bagi. Sedekahnya, amalan puasanya, kita duk zikir, kita duk beramal, kita duk bersangka baik, kita duk tolong orang lah. Allahu Akbar. Semuanya diganda akan pahala itu. Allah tidak lokek dengan pahala. Dan Allah tak habis pahala dia. Kan? Berapa bilion manusia ni? Kan? Tu. Ada 7 bilion dah sekarang ni. Itu yang menjadi ketakutan bagi kita. Tuan-tuan, kalau kita baca kitab Baru Mazi jilid ke-15 itu, Babul Fitan, bab fitnah. 15 perkara, kata Nabi, tanda-tanda berlakunya kiamat kecil. 15 perkara. Kalau tuan-tuan Google dia, tuan-tuan tengok, dalam 15 tu yang mana yang belum berlaku lagi? Semua dah berlaku dah, nak abang mai, kata orang Penang. Kan? Daripada nombor 1 sampailah nombor 15 berlaku.
Kemuncak perkara tu apa tuan? Kemuncak pada ke-15 tu. 15 tu. Kemunculan Imam Mahdi ya. Bukan Haji Mahdi tu yang berlakon dengan Piramli tu. Imam Mahdi. Keturunan Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, kemunculan dia nanti namanya macam nama aku. Muhammad bin Abdullah, orang Arab. Kan? Timbul. Tak kala timbul saja Imam Mahdi, akan timbullah pula yang namanya Dajjal tu. Orang Kedah duk sebut Dajjal tu. Timbul dia. Oh, cukup bahaya tuan-tuan. Kan? Kita pernah cerita dulu, siapa yang bertemu dengan dia? Ada seorang sahabat Nabi bertemu dengan dia. Kan? Sahabat tu, dia belayak, tersadai dia di pantai tu dengan 30 orang. Kan? Tamim Ad-Dari nama dia. Sebelum tu dia tak Islam lagi. Dia bertemu dengan Dajjal ni. Mula-mula di tepi pantai tu dia bertemu dengan yang namanya makhluk yang berbulu badan dia. Kan? Kata Tamim Ad-Dari, nak tengok mata pun tak nampak. Rupanya itulah nama dia Jasyah. Kan? Rupanya orang putih buat filem yang namanya Bigfoot tu. Macam tu lah. Kan? Tu kita cerita orang putih buat filem ni, dia baca kitab. Pengarah Malaysia dia tak baca kitab. Tu yang jadi Cicak Man tu. Kan? Tu cerita dia. Jadi kata Jasyah, hang pergi tu di tengah-tengah pulau ni ada satu gua. Di dalam gua tu ada satu makhluk nak jumpa hangpa. Pergi. Tu dia pergi jumpa Dajjal. Kan? Dia balik tu dia cerita dekat Nabi. Kan? Nabi tak pernah tengok Dajjal tu. Dia cerita tu whatever yang Tamim Ad-Dari ni cerita sebiji. Satu words pun tak left. Nabi kata, macam ni lah. Nabi dah cerita dekat sahabat sebelum tu dulu. Mana kata, tak ada kontradiksi, sama ya. Dia dah hidup berapa lama dah? It's nearly 1500 tahun lah. Kan? Bila dia timbul nanti 40 hari jadi hidup. Dajjal ni 40 hari ya. Tapi tuan-tuan kena ingat 40 hari tu 40 hari tu kita dengar, oi, sailah. Hari pertama dia keluar tu saja, satu hari bersamaan dengan 1 tahun. Tuan-tuan, kita ada 7 bilion population dunia ni. Siapa yang akan jadi pengikut dia? Yang 5 bilion tu dah tentu ikut dia dah. Ni yang dalam 2 bilion ni, yang akan juga ikut Dajjal ni. Siapa dia? Yang selalu semayangnya hop hin. Kejap semayang, kejap tak semayang. Kejap semayang, kejap tak semayang. Tu. Ikut dia. Dajjal ni kata apa? Alastu bi rabbikum. Mengaku dah aku ni Tuhan. Mengaku habis pokok ni. Dajjal ni apa? Penipu. Dajjal ni bapa kepada segala penipu. Kan? Cucu cicit dia duk ada sekarang yang kaki menipu lah. Contoh dia macam tu. Oh, takut tuan-tuan. Jadi perbaikilah solat kita itu. Jangan ada tinggal-tinggal lah. Kan? Perbaikilah dia. Takut tuan-tuan. Ni kita nak mengharungi ni. Tak tahu kita sempat ke tak sempat. Masa-masa macam nak sempat. Kalau tak sempat tak apa lah. Kalau kita mati dulu. Ni takut kita tak ada mati keluar dah sama Allah tu. Oh, kacau. Kan? Tu. Habis. Percayakan Allah dan Rasulnya bagaimana? Yang kata, kan, amal yang afdal itu. Percaya akan Allah dan Rasul. Macam mana pula cerita dia? Macam mana? Sanya tersebut pada hadis tadi, percayakan Allah dan Rasulnya itu. Yakni itikadkan dengan jazam akan wujud Allah Ta'ala. Dan benarkan Nabi Muhammad itu pesuruhnya. Dan simpulkan niat atas taat. Dan membaru-barukan persungguhan atas mengerjakan sebagai di dalam Al-Quran dan hadis. Tu. Percaya sungguh-sungguh akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita setengah tu percaya dah. Setengah tu kenal dah. Setengah tu tahu dah Allah ni. Sifat-sifat dan zat dia. Tapi dia sendiri tak tahu. Dia kenal ke tak kenal. Kan? Dia tahu. Tapi dia tak tahu yang dia tu tahu. Dia payah faham sikit tu. Dia tahu apa yang dia tidak tahu. Tapi dia tak tahu apa yang dia tahu. Kan? Kacau.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilham. Tuan-tuan lah especially tahu dah apa yang tuan-tuan tahu. Tu yang bagus tu. Kalau dia tahu apa yang dia tidak tahu, dia rajin duduk dalam majlis ilmu, maka dia akan tahulah kemudiannya nanti. Ni tak. Dia duk confuse macam tu. Aku tahu tapi aku tak tahu apa yang aku tahu. Dia tak duduk dalam majlis ilmu, tak mau. Dia tak maulah tu. Kan? Tu. Fish. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila summa ayyuha syai' qala al-jihadu sanamul amal. Kata orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada beriman dengan Allah dan Rasulnya itu, apakah pula suatu yang banyak pahala daripada segala amal itu? Tu orang tanya Rasul pula, selain daripada percayakan Allah dan Rasulnya, apakah amal yang afdal lagi lepas tu? Kan kita ada kategori-kategori dia, daripada nombor 1 sampai nombor 10 amal tu kan. Jadi selepas percaya kepada Allah dan Rasul itu, apakah amal yang seterusnya? Kata Nabi, jawab Nabi pula, iaitu perang sabilillah, maka ialah kemuncak segala amal. Tu perang fi sabilillah. Kita nak perang dengan apa? Nafsu tu lah. Kita kena perang sekarang ni, sedang berperang dengan nafsu. Awal-awal pagi ni okey lah lagi. Dan mai tengah hari sekali dia buat celaru lah. Lepas tu petang sekali dia pergi pula pasal Ramadan, lagi celaru. Tu. Jadi kalau nak maksimumnya pahala, jangan keluar rumah. Kan Sabtu Ahad, Isnin sampai Jumaat dah keluar lah. Sabtu Ahad duduk di rumah, pegang Quran tu. Tak baca pun tak apa Quran ni, pegang lah, tengok ya. Tapi jadi ke tengok tu? Yang kata Al-Quran ni tuan-tuan, kalau kita pegang, kita katalah hari ni aku nak pegang Quran, nak tengok, nak berapa pahala. Hati tu automatik kita akan baca. Yang kita mukjizat Al-Quran ni, dia macam ada magnet Quran ni. Itu sebab Allah kata apa? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kan? Allah turunkan Al-Quran ni di atas gunung tu, jibal gunung. Bukan Allah bubuh lagu tu. Cahaya nur Al-Quran tu yang menghancurkan jibal tu. Yang kata gunung tu. Kata hebatnya Al-Quran ni. Kan Nabi Musa AS nak bertemu dengan Allah. Allah kata apa? Wahai Musa, tengok gunung sebelah sana. Kalau dia tak bergerak apa-apa, aku akan timbul di situ. Tapi apa yang berlaku? Cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu, nur pun pengsan Nabi Musa AS. Kan? Tu. Punya yang kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sama Quran ni. Tapi di antara Quran dengan kita ni, siapa yang mulia? Kita lagi mulia. Quran ni saja kalau tak ada kita, manusia, siapa nak baca? Kan? Samalah dengan Allah. Itu sebab Allah cipta kita. Yang tahu Allah, yang tahu Tuhan tu namanya Allah siapa? Manusia. Haiwan dia tak tahu. Kan? Jadi Allah cipta kita tu apa? Nak menyatakan ni Tuhan yang namanya Allah tu. Itu sebab dalam syurga nanti Allah akan mentajalikan diri dia kepada penghuni syurga. Siapa dia penghuni syurga? Tuan-tuan lah, tuan-tuan. Kita semua lah. Kan? Masuk syurga besok. Last sekali, dah semua dah happy-happy apa semua, duduk dalam syurga. Allah pun kata, Allah akan mentajalikan diri dia. Kan? Tajali ni bahasa Allah lah, bahasa kelasnya. Sama lah macam Nabi. Kan? Nabi dia bersabda. Jaranglah orang kata Nabi berkata. Kan tak cantik nama dia. Kan? Allah berkata. Firman tu. Dia ada kategori-kategori dia. Kemudiannya Allah kata apa? Aku akan mentajalikan diri dia. Kan? Menjelmakan diri dia tu, nak ditunjukkan kepada ahli syurga ni, wahai penghuni-penghuni syurga, akulah Tuhan yang kamu kata Allah tu aku lah. Jadi kita pun tengoklah macam mana. Wallahu alam, akal ni tak boleh nak fikir Allah ni nanti macam mana. Kan?
Tu. Allah ni bukan macam-macam, bukan macam ni dan bukan macam tu, dan Allah juga bukan. Dia bukan ini dan bukan itu. Jadi macam mana? Nak belajar kata nak kenal Allah tu. Jadi dengan sifat-sifat dia lah dan zat dia. Habis. Ya, ini ialah amal yang lebih utama dan yang lebih dikemukakan. Yang ini apa? Perang fisabilillah. Perang nafsu tu lah. Masalah seterusnya, berperang sabil itu lebih afdal daripada segala amal. Sesungguhnya, dengan sepotong hadis yang kita baca tadi, yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, dengan masalah di atas menunjukkan, perang sabilillah itu lebih utama daripada segala amal. Maka dikehendaki perang itu ialah melawan musuh agama kerana menolong agama Allah semata-mata. Tu kalau nak perang. 2-3 hari ni jadi tercetus sikit lah. Ada satu amal Allah, dia test market. Gegak komputer salah. Jadi patutlah. Sebab agama Islam ni bukan bapak dia punya kan. Tu hak Allah punya. Kau jangan pelekeh kan. Itu sebab Allah kata apa? Dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin tu. Kan. Jadi perang, kemudian bersabda lagi Nabi SAW dan menjawab pertanyaan sahabat-sahabat itu. Qila summa ayyuha syai'in ya Rasulullah? Qala summa hajjun mabrura. Kata sahabat-sahabat Rasulullah, kemudian daripada perang itu, apakah amal yang lebih afdal? Sabda Nabi SAW, kemudian daripada itu, iaitu itulah amal haji yang makbul, iaitu amal haji yang tiada maksiat padanya. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Tu. Setelah fisabilillah, mengerjakan haji ke Baitullah. Tu. Tapi mutakhir ni tak tahulah macam mana cerita dia kan. Tu. Itu sebabnya makin akan datang ni lagi akan jadi rumit lagi lah. Jadi kita bersedialah dengan amal-amal. Kita tak tahu nak jangka apa yang akan berlaku lagi. Kan? Itu sebabnya peraturan Allah tu. Satu ketika Allah dah set dah daripada awal kehidupan makhluk itu, set. 2020 akan ada pandemik, ke depan ni kita tak tahu. Kita tak pernah jangka benda ni. Kan? Rupanya Allah pilih umat Nabi Muhammad SAW akhir zaman ni menghadapi, berada dalam situasi pandemik ni. Satu, siapa yang beringat dan redha, maka dia akan dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mengungut-ungut, siapa yang menyesali, apalah, dia menidakkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua peraturan Allah. Tak nak kata apa. Jadi kita bersedialah menghadapi masa-masa yang mendatang ni. Kita pun tak tahu apa yang bakal berlaku lagi, kita tak tahu. Kan? Kita bukanlah ahli orang kata apa? Penafsir mimpi ke apa tak? Kita bukan ahli peramal tak? Kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, dia mengaku dia bukanlah ahli peramal tak? Rasulullah tak boleh ta'aj. Melainkan daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, baru dia bagi tahu sahabat, benda ni akan berlaku. Kalau tak, kan? Kita zaman-zaman kita ni ada yang peramal ni, dia tahu. Kan? Dia kata ni akan berlaku ni tu. Kita pun tak tahulah. Itu semua hak Allah Subhanahu Wa Taala. Pulanglah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku, Allah Taala saja yang lebih mengetahui. Kita jangan duk menadah itu, tunggu je berlaku. Kena buat persediaan lah. Kan? Tu. Buat persediaan. Jadi kalau kita ditimpakan musibah, at least ada dah. Backup tu ada dah. Ni kalau kita duk melengung, setengah orang duk melengung, duk tunggu apa yang akan datang, tiba-tiba mati. Apa persediaan yang tu? Sebab mati ni tu satu perkara yang subjektif. Mati tak boleh nak beramai dah, tak boleh. Hilang lah. Kata Nabi Muhammad SAW, matinya anak Adam, habis. Putus lah, 3 bukan putus habis. Nak beramai pun tak boleh, apa pun tak boleh. Sehari sebelum Ramadan masuk tadi, satu Ramadan timbul, mati dia. 30 Syaban, 29 Syaban mati dah. Tak sempat masuk Ramadan. Habis dia amalan dia, habis. Setakat tu je. Kita ni masih ada lagi peluang.
Hari-hari yang kita berlalui daripada satu hari ke satu hari, perbaikilah amal. Rebutlah banyak, buatlah banyak-banyak amal. Kan? Janganlah kata, cukuplah kot. Jangan ada di antara kita kata apa, dah cukup selesa dah, complacent dah. Aku okey lah setakat ni. Tak ada okey. Okey kita setakat ni mungkin dia kafarah dosa yang lalu tu. Kita pun tak tahu dosa kita banyak mana. Ada orang boleh tahu, I punya dosa banyak ni lah. Habis dah kot. Dah. Dia takkan habis, dosa kita takkan habis. Kenapa takkan habis? Sebab Allah tahu, kalau kita habis, kan, kita duduk selesa, tak jadi apa. Itu sebab Allah buat ujian, Allah buat kita bagi sakit. Kan, supaya apa? Nak kembali balik kepada Allah. Sebab manusia ni bila susah, bila sakit, barulah dia ingat Allah. Baru dia akan sebut sendiri tu, ya Allah, susah aku ni. Kan? Kalau senang, tak sebut dah Allah. Kan? Itu sebab orang yang duit banyak-banyak ni tak sebut dah Allah. Sebab semua dia petik jari je dapat. Tu yang Nabi pesan dah kita. Bila sungai Efrat tu, kan, kering besok akan timbul ni sebungkah emas ni, segunung emas. Nabi kata jangan siapa pun di antara kalian yang pergi ambil emas tu. 100 orang yang pergi, 99 orang akan mati. Tu punya nak berebut emas tu. Nasib baik dulu bila Jibril kata, ya Muhammad, kau ndak tak gunung ni, gunung Uhud ni jadi emas. Kan? Kalau Nabi kata tak apalah buat, tapi maintain situ. Kita pergi umrah ke haji, pergi kikis gunung tu je lah. Nasib baik Nabi kata tak payah. Kan? Siapa bagi tahu dia? Siapa ilham Nabi? Allah Ta'ala. Semua kita ni daripada Allah Ta'ala. Samalah kita bila kita cerita hidayah tadi tu. Siapa yang bagi hidayah? Allah Ta'ala. Kan? Kita hari ni dapat hidayah dan taufik. Kan? Hidayah ni apa? Allahu Akbar, hidayah. Dengar dah, setengah orang tu dengar dah. Tapi taufik tak dapat. Taufik ni apa? Kekuatan untuk nak pergi tu. Tu yang kata taufik tu. Kan? Kita pun dengar, tuan-tuan pun dengar tu, datang. Nampak duduk. Kekuatan tu, kekuatan. Allah suruh kita guna akal, kekuatan. Dah Ramadan pun aku tak solat lagi kat surau, macam mana? Tu, kita pun datang. Kan? Tetapi malangnya kepada Abu Talib ni tadi, kan? Allah tak pilih dia. Kan? Walhal kekasih dia minta ni, kekasih dia. Pakcik sebutlah pakcik. Takkan Allah tak mau tolong? Allah nak cerita apa? Allah nak tunjuk, ni ada kasih dia. Orang yang menjadi kekasih kepada kekasih dia pun tak aku bagi hidayah. Kita ni Allah bagi dah. Kan? Allah tembak saja hati kita. Allah ilhamkan kita dengan baik-baik ya. Syukur banyak-banyak. Itu sebabnya Nabi suka solat. Nak tunjuk bahawasanya, ya Allah, aku bersyukur kepadamu dengan berlakunya sujud tu. Tu yang kata solat tu. Masa bila lagi kita nak tunjuk kepada Allah yang kita ni syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala? Tengah lari dah. Dia tidak cukup dengan sekadar kita sebut, ya Allah, aku syukur kepada Engkau. Tunduk, sujud tu, menghinakan diri, aku ni ya Allah tak ada apalah, aku syukur ke Hang lah. Sujud. Tu cerita dia. Kan? Allah program kita ni cukup sempurna dah. Kan? Cukup sempurna dah. Allah buat kita daripada head to toe, daripada hujung rambut ni, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Semua cukup lah. Hatta dalam badan kita ni ada 2 sel darah, merah dan putih. Merah ni untuk carry oksigen. Oksigen siapa bagi? Allah Ta'ala. Apa guna darah putih ni? Untuk environment kita ni bukannya sihat sangat. Kuman banyak, kita pun duk sedut. Kan? Sel darah putih ni dalam makan kuman. Kuman tu kalau banyak dia akan break. Kan? Dia akan makan kuman ni, dia akan kumpul balik, dia akan matikan diri dia. Siapa buat tu semua tu? Doktor ke buat? Allah Ta'ala. Kita buat bypass. Spare part ambil mana? Ni ambil kat keting ni. Kan? Dekat ni. Orat tu, sambung. Siapa buat tu? Siapa yang spare tu? Allah.
Tu sebab kita, Allah buat dua. Mata dua. Habis satu, ada lagi satu. Lubang hidung pun dua. Kan? Telinga pun dua. Koyak satu, ada lagi satu. Buah pinggang pun dua. Setiap hari buah pinggang ni dia bertukar-tukar. Dia bukan dua-dua sekali jalan. Hari ni kiri, besok kanan. Allah buat yang tu. Kan? Kaki pun ada dua. Amputated satu, ada lagi satu. Semua dua. Punya sempurnanya Allah. Kalaulah Allah bagi, Allah buat kita dulu. Kan? Dia kata ni, dia buat kita, dia bagi tahu manusia, okey, hang buatlah. Ikut apa organ-organ yang hang nak buh kat mana buh. Agak-agak mata kita berapa kita minta? Mesti 4 lah. Yalah, saya nak dua depan, dua belakang. Bila jalan, aku jalan depan, nampak belakang. Kita mesti minta macam tu ya. Kan? Kita pun akan minta gigi ni. Gigi kita ada 32 kan. Kita mungkin minta gerham semua. Kan? Sekarang ni Allah bagi dengan gigi. Allah, gigi macam-macam. Kan? Kita pun Allah kita buat mulut lah. Mungkin kita terlupa pula. Nak bubuh lidah kat mana? Lidah ni Allah buat. Gigi ni untuk kisarkan makanan. Kita kisar belah kanan, nak pergi belah kiri ni. Siapa yang punya kerja? Lidah ni. Tuk lidah tolak. Daripada kiri ke kanan. Lidah tolak. Kemudian dah lumat. Lidah ni tolak masuk ke dalam. Siapa buat tu? Semasa kisaran itu berlaku, dia kena ada lubrication. Lubricationnya daripada mana? Daripada bawah lidah ni. Yang kata, multazam tu bawah lidah. Air itu keluar je. Siapa punya kerja? Allah Ta'ala. Itu kenal Allah nama dia. Kan? Apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, apa yang kita lakukan. Semua Allah. Kita tak ada apa. Kita ni tak ada apa, tuan-tuan. Hatta kita berjalan pun bawa najisnya. Dalam perut kita ada ayat kencing dengan taiknya. Hebat mana sayang kita? Kan? Itulah cerita dia lebih kurang. Jadi saya rasa cukuplah. Pukul 7 dah. Jangan lebih-lebih sangat. Wallahu alam. Tuan-tuan nak tanya apa-apa? Memang tak tanya. Sebab senang faham. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sedang berpuasa, ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan-pasangan kami dan anak-anak cucu kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah Ramadan kepada kami, ni Ramadan yang terbaik untuk kali ini, ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dan kalimah la ilaha illallah dan masukkanlah kami dalam syurga-Mu tanpa hisab, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.